Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke college selepas kita bercuti selama 1 minggu. Saya harap semua pelajar sihatlah untuk meneruskan pengajian pada pertengahan semester kali ini. Okey, perancangan saya naik cuti ni kita nak sambung pada tutorial 2. Okey. Okey, tutorial 2 kita hanya jawab soalan 1. Okey, kita cuba jawab soalan 2 yang tertentu sebab ada satu bahagian D ni kita belum belajar lagi. Dan kita nak jawab soalan 3. Kita jawab soalan 4. Dan kita jawab soalan 5. Okey. Okey, kita mulakan dengan soalan 1. Okey. Kamu boleh rujuk tutorial array yang kedua. Saya rasa saya dah bagi Okey, question 1. Identify the valid element in the following. Give reason for invalid element. Given, okay, ada satu integer, okay, dia bersifat array. Nama array tersebut adalah score. Kemudian dia punya size dia adalah 25. Ada 25 elemen yang boleh diisi dalam array score tersebut. Sekarang ni saya ada tulis certain programming di coding sebelah sini. Kita nak tengok dia valid ataupun tidak valid. Okay. Kita mulakan dengan score 0. Score 0 ni di kelas dia adalah valid. Okay. Sebab nombor indeks boleh bermula dengan kosong. Okay, jadi yang kosong ni score 0 adalah valid. Okay. So kita tak bagi reason lah sebab dia valid. Kita hanya bagi reason kalau dia tak valid. Okay, nombor 2, score 2.3. Okay, score 2.3 ni tak valid. Sebab kita tidak boleh nombor indeks dalam bentuk perpuluhan. Okay, reason, the index number cannot be in the floating point. Okay, floating point tu maksudnya nombor perpuluhan. Okay, yang ketiga, score 10. Okay, 10 ni berada dalam lingkungan 0 hingga 24. Okay, kenapa saya kata 24? Sebab kalau saiz dia 25, okay, jika indeks tu dia punya length dia 25, maka dia punya indeks dia ada bermula dengan 0 dan berakhir dengan 24. Kalau 10 bermaksud 10 berada di antara 0 hingga 24. Jadi jawapannya ialah valid. Score 10 adalah valid. Sebab 10 ni berada di antara 0 and 24. Score negative 1. Negative 1 mana boleh indeks dalam bentuk nombor negatif. So alasan dia adalah index number cannot be in the negative value. Okay, score 25. Okay. Score 25 is invalid. Kenapa tak valid? Sebab kita lihat di sini, okay, kalau dia punya size ataupun lengthnya 25, dia tidak boleh ada indeks yang ke-25. Sebab indeks yang paling tinggi adalah 24. Okay. Kalau size dia 25, indeks yang paling tinggi, yang paling maksimum adalah 24. Okay. Jadi kita tidak boleh ada indeks yang nombor 25. Tak boleh. Okay. Jadi 25 is invalid. Kerana apa? The index of 25 is not exist in the array. Indeks 25 tak wujud dalam array ini. Tak wujud. Sebab indeks yang paling tinggi ialah 24. Ingat kelas 25 di sini, ini bukan menunjukkan indeks. Kawasan sini, ini menunjukkan bahawa dia punya length atau dia punya size atau dia punya elemen sebanyak 25. Okay, kotak ini menunjukkan elemen dia ada 25. Tetapi kalau kotak ini menunjukkan indeks ke-25.
Tapi untuk coding ini, indeks ke-25 tak wujud. Sekali lagi saya kata tak wujud sebab indeks yang paling tinggi ialah 24. Yang ini bukan indeks ya. Yang ini ialah bilangan elemen. Yang ini indeks. Okey. Okey, boleh tak di dalam indeks kita letak satu persamaan? Okey, jawapannya boleh. Kalau persamaan itu memenuhi indeks. Okey, contoh score.length. Okey, berapa nilai score.length? Nilai score.length adalah 25. Kalau 25 minus 1, jawapannya 24. Jadi skor 24 wujud tak dalam indeks ini? Skor 24 wujud, ada indeks 24. Okay, indeks 24 wujud. Jadi jawapannya valid. Okay. Skor dot length minus 1. Maknanya 25 tolak 1, 24. Jadi skor indeks 24 ada wujud. Okay. Sorry saya tak dapat conteng sebab pakai PDF. Okay, kita lihat di sini pula. Soalan 2. Okay, soalan 2. Kita ada array. Array ni sifat dia integer. Dalam indeks yang kosong, marks 0, nilainya 95. Marks 1, nilainya 85. Marks 2, nilainya 75. Marks 3, nilainya 100. Marks 4, nilainya 67. Okey. Saya salin gambar ni. Okay, kita ada array. Array ni kelas, kalau dibuat dalam bentuk gambar, dia buat dalam bentuk macam ni lah. Gambar ni adalah lambang bagi RAM. Random Access Memory. Apa yang ada dalam RAM. Okay. Sifat dia integer. Okay, nama array itu adalah marks. Okay, marks 0 untuk kotak yang pertama. Marks 1 untuk kotak yang kedua. Marks 2 untuk kotak yang ketiga. Marks 3 untuk kotak yang keempat. Dan last kali, marks 4 untuk kotak yang kelima. Okay. Kemudian 95, 85, 75. 95, 85, 75, 100. Tak silap saya tadi. Kemudian 67. Okay, initialize and declare the array above. Initialize and declare the array above. Bermaksud kita kena buat coding. Okay. Apa tu initialize and declare? Jadi untuk soalan A, initialize dia kita tahu sifat dia integer. Okay, kotak di atas melambangkan array. Jadi kita buat kotak kosong. Okay. Dan nama array tersebutlah marks. Okay. Equal to, sekarang kita initialize. Apa dia punya contents? Contents dia, kalau kita initialize, kita kena letak bracket simple atau curly bracket. Okay, kita letak 95 pada indeks kosong, 85 pada indeks 1, 75 pada indeks 2, 100 pada indeks 3 dan 67 pada indeks yang keempat. So kita letak semicolon. Okey, inilah dipanggil initialize. Apa orang kata? Declare and initialize. Kadang-kadang dia cakap macam ni kelas declare, create and initialize kadang-kadang Jadi kalau kamu lihat bentuk ni macam bentuk set set dengan tali dengan tempat yang kamu belajar dahulu. Okey, kita pergi soalan seterusnya. What is the size of this array? Alah, kacang soalan ni kelas. Apakah size array tersebut? Array ini ada berapa ruang kosong? Ada berapa ruang? Array ni ada 5 ruang. Jadi dia punya size ni 5 lah. Ada 5 elemen. Okey.
Soalan yang simple saja. Okay. Kemudian, what is the value of marks.length minus 3? Okay, kita cuba buat. Marks. Okay. Marks.length minus 3. Jadi, kita settlekan yang sebelah dalam tu. Okay, berapa nilai marks.length? Marks.length nilainya adalah 5. Okay, 5. Jadi 5 tolak 3, jawapannya ialah 2. Okay, jawapannya 2. Jadi kita rujuk pada marks index 2. Kalau kita rujuk di sini marks index 2, nilainya 75. Okay, jadi jawapannya 75. Okay. Ni marks.length tu adalah berapa saiz dia. So saiz dia 5, jadi 5 tolak 3, 2. Jadi marks pada indeks 2 adalah bernilai 75. Okey, senang saja. Okey, soalan D ni nanti kita kena belajar nilai maksimum minimum ni kemudian ya. So saya KIV dulu soalan D. Okey. Saya akan ajar pada video yang satu lagi. Okey, next kita pergi soalan 3. Circle the mistake from the coding below and rewrite the correct coding. So sekarang ni kita nak cari kesalahan di dalam coding ini dan kita kena tulis balik yang betul. Okay. Saya clearkan canvas. Saya paste. Allah. Saya tak suka macam ni. Digabungkan semua. So macam mana ni? Class assignment. Okay. Sekejap. Okay, enter. Public static void main string agreement. Kita kat sini kita enter. Okay, kat sini kita enter. 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 Sini enter. Sini enter. Okay. Sini kita enter. Dah lah. Okay. Yang lain-lain kamu tahu. So kita kena detect kesalahan yang ada di dalam programming ini. Saya besarkan lagi. Okay. Saya tukar pen merah. Okay, kita lihat ni. Kita lihat baris 1 tak ada kesalahan. Baris 2 ni, public ni dia huruf besar kelas. Public static void main string agreement. Okay, kemudian dia declare integer. Array tu nama zip. Baris 3 ya. New double. Tadi dia declare integer. Kemudian ada double pula. So double ni salah. Okay, double ni salah. Okay, di bilangan elemennya 5. Kemudian zip negative 1. Okay, mana ada wujud nombor negatif dalam indeks? Jadi salah lah. Zip indeks 1 nilainya 3. Zip indeks 2 nilainya 4. Zip indeks 3 nilainya 1. Zip indeks 4 nilainya 9. Tapi dia tak letak apa? Dia tak letak semicolon. Okay. System.out.println zip 2 plus 1. Kita betul bermaksud dia akan print zip yang 3. Okay, sebab ni campur ni 3 ni bukan kesalahan lah, ni kesalahan. Sistem ni S huruf kecil. So far ini yang saya jumpa public double negatif 1 tak letak semicolon S huruf tu. Jadi kamu betulkan balik lah. Okay, kamu betulkan balik semua ni, kamu tulis kat ruangan bawah sini. Okay, kalau kamu ada jumpa yang lain, kamu tulis. So far saya rasa macam tak ada. Okay.
Kita lihat soalan 4. Okey, soalan 4. What element does the array number contain after the following code is executed? Sangat menarik. Okey. Kita copy. Kita klik canvas. Kita paste. Okey, ini adalah segment of programming ya. Segment of programming bukan programming penuh. Okey. Kecilkan sikit. So, kita lukis apa-apa kotak. Kita lukis 8 kotak dan namanya adalah numbers. Okey, dia bersifat integer. Nama array ni adalah numbers. Okey. Jadi bila saya nak sebab saya kotak pertama ni kosong, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Ingat, kalau ada 8 kotak atau saiz dia 8, nombor terakhir, indeks terakhir ialah 7. Ini tidak wujud indeks 8 ya. Ingat tu. Kemudian soalan tu cakap fill only the appropriate memory location. Hanya isi kotak-kotak yang kotak-kotak ni dipanggil appropriate memory location lah. Let the inappropriate location as zero contents. Mana-mana kotak yang tak terisi, kita isi kosong saja. Isi nombor kosong. Okay? Right. Kita buat yang pertama sekali. Okay, this one. This one dia kata ada satu array, tandanya menunjukkan array. Sifat dia adalah integer. Okay. Okay, nama array itu adalah numbers. This one. Okay. Dan dia punya bilangan kotak ataupun size atau bilangan elemen ada 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, yang setakat tu semua faham ya. Kemudian untuk yang ini, number index 1 kamu isi dengan 4. Kita cari index 1. Okay, ini index 1. Kita isi dengan nombor 4. Number index 4 kita isi dengan 99. Index 4 this one kita isi dengan 99. Okay, number index 7 this one kita isi dengan nombor 2. Okay, jadi kita dah buat ni, dah buat ni. Okay, clear eh? Okay, kemudian kita buat yang ini pula. Integer x equal to number index 1. Index 1 dia punya contents adalah 4. Jadi maksud ni ialah integer x equal to 4. Sebab index 1 contents dia adalah 4. Okay. Okay, dah siap itu. Kita buat ni pula. Numbers index x equal to 44. X ni berapa kelas? X ni ambil daripada sini. Okay. Jadi x ni nilainya 4. Maksud ini adalah numbers index x tu adalah 4 equal to 44. Ni maksudnya ialah pada index 4, this one ni dia 4,
Nombor 99 ini digantikan dengan nombor 44. So, kamu kena cancel ataupun kamu kena padam nombor 99. Kamu gantikan dengan nombor 44. Okay? Right, clear. Dan kita ambil yang terakhir ni. Numbers index 7 equal to 11. Okay, macam mana kita nak buat? Numbers index 7. Ini index 7. Index 7 ni apa contents dia? Nombor 2. Jadi numbers index 2 cikgu kat sini equal to 11. Okay, numbers index 7 ni yang saya garis dengan marker warna merah tu, okay, digantikan dengan nombor 2. Kenapa? Sebab index 7 contents dia adalah nombor 2. Okay, jadi kamu gantikan numbers 2. Dia dah diganti dah ganti. Jadi kamu kena ambil index 2, this one. Okay, kamu isi dengan nombor apa? Nombor 11. So ini kemahiran mengisi memory location di dalam RAM. Okay, kamu kena ada kemahiran ini. Jadi kotak-kotak lain kamu isi dengan kosong. Okay, okay, faham Right. Kita pergi soalan 5. Fill in the blanks of the following code segment so that the element of the array are printed in reverse order starting with the last element. Okay, kita ada satu array sifatnya integer. Nama array tu ialah EG array. Contohlah EG array. Dalam EG array ada nombor 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Kita nak printkan nombor 2, 4, 6, 8, 10 sampai 9. Tetapi dia nak dalam bentuk reverse order. Reverse order. Okay, jadi macam mana kita nak buat reverse order? Okay, jadi kita kena print 9, 7, 5, 3, 1, 10, 8, 6, 4, 2. Dia jadi terbalik. Okay, macam mana kita nak printkan secara terbalik? Jadi, kamu kena isikan ruangan untuk coding for ni. Coding for terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A apa kelas? Bahagian A ialah bahagian yang pertama sekali dia print. Bahagian B ialah bahagian yang terakhir sekali dia print. Bahagian C lah dia naik atau turun sebanyak berapa kali. Jadi kita start dengan bahagian A. Okay. So saya salin dulu this one. Okey, kita settlekan bahagian A. Okey.
Okey, bahagian A ialah kita nak declare initialize ataupun kita nak declare dia nak start print daripada mana. Okey, sekarang ni kita kata dia nak start print daripada 9. Okey. Jadi kita kena declare index tu bermula dengan nombor mana. Okey. Kamu tahu bahagian terakhir ni, okey, kita label dia sebagai eg array, okey, dot length. Betul tak? Okey, bahagian terakhir ni nombor 9 ni sini kita declare dia sebagai eg array dot length. Okey. Jadi eg array dot length di sini nilainya berapa? Nilainya berapa? Kita kena tengok berapa elemen di dalam array ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 elemen. Nilainya adalah 10. Okey. Ini 10 ni menunjukkan eg array dot length. Inilah length dia. Inilah size dia. Okey. Ini juga adalah numbers of element. Bilangan elemen. Okey. Jadi number of element menunjuk pada 10, size menunjuk pada 10, length menunjuk pada 10. Untuk menulis nombor 10 ni, dalam coding kita kena tulis nama array tersebut. Nama arraynya eg.array, this one. Ini nama array ni. Dan kita buat dot length. Okay, itu coding yang merujuk kepada nombor 9 ni. Faham ya? Okay. Jadi, coding nombor 9 ni letak dekat indeks yang keberapa? Jadi, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, dia berada pada indeks 9. Kamu nampak tak tanda ni tanda equal? Okey. Jadi, bahagian A ni adalah untuk starting point untuk dia print. Starting point untuk print. Jadi, starting point dia bermula dekat mana? Starting point dia bermula pada indeks 9. Jadi, nak tulis indeks 9 ni ialah macam mana? Okay, jadi, saya ambil bahagian A tu ke bawah. Jadi, bahagian A ni, okay, coding indeks 9 ni adalah 9 berapa keras? 10 tolak 1 kan? 9 adalah 10 tolak 1. Okay. Jadi 10 tu berapa? 10 adalah eg array dot length. Eg array dot length adalah 10. Okay. Tolak dengan 1 akan jadi 9. Okay. Jadi kamu boleh tulis eg array dot length minus 1. Tetapi kalau ada pelajar-pelajar yang tulis A equal to 9, bermaksud dia print bermula dengan indeks 9, saya terima jugalah. Okay, sebab sama. Eg array dot length minus 1 dengan 9 adalah sama. Okay. Tapi saya ajar coding ni sebab pada soalan-soalan lain dia tidak akan tulis 9. Dia akan tulis dalam bentuk coding. Eg array dot length minus 1. Mostly. Okay. Jadi tapi saya tunjuk dua-dua lah. Okay. Dia bermula dengan 9. Tapi ambil jawapan ni. Okay. Yang ini saya tak galakkan. Saya tak cakap salah kelas saya tak galakkan. Okey, soalan B adalah okey, ini starting point Untuk soalan ini starting point sebab kehendak soalan tu dalam bentuk reverse. Okey. Oleh kerana dalam bentuk reverse printing, starting point ni bermula pada indeks 9. Okey. Jadi ending point dia berada di sini. Ini untuk reverse Untuk reverse saja Untuk yang bukan reverse bukan macam ni. The ending point ni berada di indeks 0. So macam mana kita nak tulis B tu? Okay. Macam mana kita nak tulis B?
Pertama sekali, hmm, ni untuk bahagian B, kita tahu indeks dia kosong. Okey. Sebab dia gunakan variable index, kita kena tulis index. Jadi, starting point tu, oleh kerana dia adalah daripada 9 hingga ke 2, kamu tidak boleh buat ending point index equal to 0. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Okay. Sebab dia dari indeks 9 ke indeks kosong. Jadi kamu kena tarik. Kan? Kena tarik. Jadi kamu tak boleh guna sama dengan. Okay, jadi indeks yang dia print adalah adalah indeks-indeks yang lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, indeks yang lebih besar sama dengan kosong tu apa kelas? Okay, mestilah indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, kamu tak boleh buat macam ni. Indeks yang lebih besar daripada kosong. Okay, kalau kamu buat macam ni, dia tak print indeks kosong. Jadi kamu kena termasukkan indeks kosong. Okay, mesti includekan indeks kosong. Yang ni salah. Okay, ini salah. Ini betul. Okay. Kamu tak boleh tulis macam ni. Less than 0 tak boleh. Less than 0 bermaksud indeks tu adalah nombor negatif. Okay. Ataupun kamu nak buat macam ni. Less than 0 and equal to 0. Include 0. Pun tak boleh. Mana ada indeks negatif? Salah. Okay. Jadi keadaan ni tak wujud. Okay. Jadi jawapannya satu saja, iaitu B index is greater and equal to 0. Okay, C. C ni sama ada dia menaik atau menurun. Okay, kalau menaik dia akan jadi indeks plus plus. Okay. Tetapi ini bukan indeks plus plus. Dia adalah menurun. So dia jadi indeks minus minus. Indeks 9 turun sebanyak 1 kepada indeks 8. Indeks 8 turun sebanyak 1 kepada indeks 7. Indeks 7 turun kepada 1 dan seterusnya. Semuanya turun 1. Okay. Kalau turun 1, kita boleh tulis sebagai indeks minus minus, ataupun kita tulis indeks equal to indeks minus 1. Okay. Jadi kamu boleh tulis macam ni dan macam ni, tapi kamu tidak boleh tulis macam ni. Okay. Jadi dalam for coding dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah starting point, bahagian B adalah untuk ending point, okay, dan bahagian C adalah untuk naik ataupun turun. Okay. Itu kamu kena tahulah. Kalau reverse mestilah index minus minus lah. Okay. Right. So saya rasa cukup untuk di sini. Saya terangkan sebanyak 5 soalan. Okay. Jadi cuba kamu buat balik. Okay. Nanti soalan yang 6 ni, ni soalan maksimum minimum ni belum belajar lagi ya. Saya akan ajar kamu dalam tutorial yang selanjutnya lah. Okay. Kita belajar sikit-sikit. Jangan belajar sekali harum. Okay. Nanti kamu pening. Okay. Sekian dahulu untuk tutorial pada hari ini. Kita akan sambung pada kelas yang berikutnya. Okay. Terima kasih semua.